السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. Thumma amma ba'd. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukuru lillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur yang semulia-mulianya kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Dan selalu disebut bagaimana Allah Ta'ala menyempurnakan kurniaan nikmat itu dengan diberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Maka dengan itu sempurnalah nikmat yang mana dengan nikmat-nikmat itu insya-Allah kita akan beroleh kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada subuh ni kita dapat bersama lagi untuk kita meneruskan perbincangan di dalam kitab Misteri Alam Kubur. Dan kita terus atau menyambung lagi perbincangan di dalam tajuk yang seterusnya, iaitulah kubur adalah perhentian pertama menuju akhirat. Pengarang menyebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, yakni Imam Ibnu Majah menyebutkan bahawa apabila Sayyidina Uthman Ibnu Affan radhiyallahu anhu berhenti di atas kubur, maka dia menangis hingga basah janggutnya. Lalu orang berkata kepadanya, apabila engkau menyebutkan syurga dan neraka, engkau tidak menangis, tetapi engkau menangis kerana kubur ini. Orang hairan melihat sikap Sayyidina Uthman bila dia berada dekat kubur, dia melihat kubur, dia menangis tak? Tapi bila dia bercakap tentang syurga neraka, dia tidak menangis. Jadi orang bertanya kepada dia kenapa? Bila dia berada berdekatan dengan kubur, dia menangis. Katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysar, wa illam yanju minhu fama ba'dahu syarrum min. Maksudnya, sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama daripada persinggahan-persinggahan akhirat. Perhentian pertama daripada perhentian untuk sampai ke akhirat. Jika seseorang terselamat daripadanya, maka yang selepasnya adalah lebih mudah. Tetapi jika tidak terselamat daripadanya, maka yang selepasnya adalah lebih buruk daripadanya. Maksudnya apa? Kalau di dalam kubur itu seseorang terselamat daripada fitnah kubur, daripada azab kubur, yang telah kita bincang sebelum ini banyak dah
Kalau mereka ni terselamat daripada azab kubur, maka insya-Allah yang selepas itu adalah lebih mudah. Yakni di akhirat kelak insya-Allah dia akan mendapat kemudahan. Dia akan mendapat kelapangan. Tentulah dia insya-Allah tergolong dari kalangan orang-orang yang berjaya. Ya. Tapi kalau dalam kubur ni dia tak terselamat daripada azab kubur, maka akhirat kelak tentulah dia akan menghadapi sesuatu yang lebih buruk daripada azab kubur tersebut. Ya, kadang-kadang tok imam yang membaca talqin pun dia baca benda ni, tak disebut benda ni. Disebut pada talqin itu bukan setakat untuk orang yang telah mati, tapi juga untuk orang yang hadir di tanah perkuburan. Maka sepatutnya orang yang hadir itu dia kena ambil ingat tentang bagaimana satu masa nanti mereka akan, ataupun kita semua ni akan berada di dalam kubur, berada di alam barzakh, dan kita akan menghadapi apa yang dinamakan sebagai fitnah kubur dan seumpamanya. Jadi kubur ni adalah perhentian pertama menuju akhirat. Baik. Dan rasanya perkara ini adalah perkara yang biasa dah ya, kita dengar tentang kenyataan berdasarkan hadis Nabi bahawa kubur adalah perhentian pertama menuju akhirat. Maksudnya kita dah mula dah menuju ke akhirat dengan apabila seseorang itu berada di alam kubur, kerana dia telah terputus hubungannya dengan alam dunia ini. Seterusnya disebut lagi tentang tajuk memilih tempat yang baik untuk pengkebumian. Memilih tempat yang baik untuk pengkebumian. Imam Ad-Darul Qutni meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Man zara qabri atau qala man zarani kuntu lahu syahidan wa syafi'an wa man mata fi ahadil haramain ba'athahu Allahu yawmal qiyamati minal aminin." Yang bermaksud, sesiapa yang menziarahi kuburku, atau sabdanya sesiapa yang menziarahiku, siapa yang datang ziarah Nabi sewaktu Nabi masih hidup atau selepas Nabi wafat, maka aku, yakni kata Nabi, maka aku akan menjadi saksi dan memberi syafaat kepadanya. Sesiapa yang mati di salah satu daripada dua tanah suci, yakni tanah suci Makkah Al-Mukarramah ataupun tanah suci Madinah Al-Munawwarah, maka Allah akan bangkitkannya pada hari kiamat dalam kalangan orang yang aman sentosa. Dengan syarat dia beriman lah, tuan-tuan. Tak? Sebab yang mati Mekah tu, yang mati di Mekah pun, tuan-tuan, Abu Jahal pun mati di Mekah juga, tak? Abu Jahal, yang Abu Lahab, yang namanya ada dicatat dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Mereka juga adalah penduduk Mekah. Dengan syarat mereka ini beriman dan beramal saleh dan kata Nabi, jikalau dia mati di tanah suci Makkah. Biasanya orang datang ke Mekah ni adalah orang datang untuk buat amal ibadah. Sama ada mengerjakan, kalau orang luar pada Makkah, sama ada mengerjakan haji ataupun umrah. Datang tu memang niat nak buat ibadah, untuk melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab haji umrah ni paling tidak wajib sekali seumur hidup. Lebih pada tu adalah tujuan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan perintah Allah. Begitu juga orang yang datang ke Madinah Al-Munawwarah, kerana di sana
adanya Masjid Nabawi, yang Nabi dalam hadis sebutlah bahawa tempat yang kita ni digalakkan untuk pergi adalah ketiga buah masjid. La tashuddur rihal illa salasati masajid. Nabi galakkan kita, iaitulah Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi sebut tentang, kita semua maklumlah insya-Allah tentang pahala dan beramal ibadah di masjid-masjid di tanah haram ini. Kalau di mana, di Masjidil Haram, berapa kali ganda tuan-tuan pahala amal ibadah di sana, disebut 100,000 kali ganda dah. Masya-Allah. Kalau di Masjid Nabi 1000 kali ganda. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali ganda. Tak. Jadi sebab itulah orang pergi ke sana adalah tujuan untuk merebut ganjaran pahala yang mulia yang dijanjikan oleh Allah. Dan ditambah lagi dengan hadis Nabi yang kita baca ini, dan juga dalam hadis-hadis yang lain, yang mana Nabi menyatakan, siapa yang datang menziarahi aku atau menziarahi kuburku ataupun menziarahiku, sebab Nabi, walaupun Nabi telah wafat, dan sabit dalam hadis yang lain Nabi menyatakan bahawa apabila Nabi menyatakan sesiapa yang mengucapkan selawat ke atasku, maka Allah Ta'ala akan mengutuskan malaikat menyampaikan selawat dan salamnya kepadaku. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana malaikat menyampaikan salam, sedangkan apabila engkau mati maka hancurlah, tak? Maknanya hilanglah. Maka Nabi menyatakan, tanah, Allah Ta'ala menjadikan tanah ataupun bumi ini tidak menghancurkan jasad para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi bila kita ziarah Nabi lepas meninggal pun tuan-tuan, seolah-olah kita menziarahi Nabi semasa baginda masih hidup. Lalu begitu kita datang, ialah kita tahulah ada adab bila kita menziarahi maqam Rasulullah, tak? Kita mengucapkan salam, kita mendoakan kebaikan semua sekali. Insya-Allah apa yang kita buat itu, Nabi kata, aku akan menjadi saksi dan memberi syafaat kepadanya. Nabi akan bersaksi bahawa kita ni datang kerana iman kita, kerana cinta kita kepada Nabi, rindu kita kepada Nabi, maka insya-Allah kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kalau dia ni sampai meninggal di sana, di tanah Mekah, di tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah, maka kata Nabi, dia akan dibangkitkan dari kalangan orang yang aman sentosa. Sehinggalah kita lihat dalam satu hadis yang lain, yang menguatkan lagi hadis ini, di mana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ushaffi'u man mata biha. Yang bermaksud sesiapa yang berupaya untuk meninggal dunia di Madinah, maka silalah meninggal dunia di situ. Sesungguhnya aku memberikan syafaat kepada mereka yang meninggal dunia di Madinah. Macam mana ni? Nabi kata silalah meninggal dunia di situ. Macam mana tuan-tuan? Tahan nafas supaya tak bernafas mati. Ada ulama menafsirkan maknanya tinggal di situ, duduk lama di Madinah tu sehingga meninggal di situ. Kita ni zaman sekarang mana boleh buat begitu, tak? Kita ni pergi pun dapat visa umrah ataupun visa haji, berapa hari sangat kita boleh duduk berada di Madinah. Kita pun tak ada rumah di sana, tak ada tempat tinggal. Nak sewa hotel tuan-tuan, al-maklum lah, tak? Jadi
Tapi ada juga orang-orang yang Allah Ta'ala pilih pergi ke sana dalam keadaan sihat, tiba-tiba meninggal di Madinah, meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi kata siapa yang berupaya untuk duduk lama di Madinah, dia duduklah sehingga dia meninggal dunia di sana. Kerana kata Nabi, orang ini akan mendapat syafaat, dapat pertolongan daripada Nabi di hari akhirat kelak, ketika mana dia menghadapi hisab, menghadapi kira bicara Allah di hari akhirat kelak, dapat syafaat. Baik, sebab kita sebut tadi tuan-tuan, orang yang datang ke Madinah, duduk lama di Madinah ni bukan dia nak melancong, bukan nak melancong, bukan nak pergi main-main, tak ada. Dia pergi itu kerana nak buat amal ibadah. Dia pergi itu kenapa? Kerana dia nak berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan para ahlul bait, dekat dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu. Sebab kita ni tuan-tuan, bila kita duduk dalam suasana begitu, suasana itu akan mempengaruhi diri kita tak? Sebab tu orang pergi ke Mekah ni jadi semangat buat amal ibadah. Sebab semua orang buat amal ibadah. Semua orang tuan-tuan, kalau kata subuh tu pukul berapa? Subuh tu pukul 5 lah sana dah, ataupun awal lagi. Maknanya pukul 3, 3:30 dah pakat bangun lah. Pakat bangun semua lah. Jadi kalau kita ni duduk tidur lagi, malu lah tak? Contoh lah, rasa malu, rasa segan. Jadi suasana itu membentuk kita, mengajak kita, mendorong kita, memberi motivasi pada kita untuk banyak buat amal ibadah. Begitu juga kalau kita duduk dalam suasana ni lah, suasana ialah di macam suasana di taman perumahan ni, kita hidupkan suasana ibadah, maka suasana itu akan mempengaruhi kita. Kita akan rasa tak selesa kalau tak datang solat berjamaah di masjid apa semua sekali dah. Tapi kalau kita pergi satu tempat pula yang tak ada suasana ini, jadi kita pun begitulah tak terpengaruh dan seumpamanya. Baik, sebab itulah tak heran orang yang duduk di Madinah sehingga dia meninggal di Madinah, orang ini akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik, kitab Muwatta adalah kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullah, menyebutkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan di dalam doanya, wahai Tuhanku, rezekikanlah kepadaku dapat mati syahid di jalanmu, dan matikanlah aku dalam negeri nabimu. Dia pun minta kalau mati syahid fi sabilillah, dan matikan dia dalam negeri, mungkin dengan maksudnya dan kebumikan dia di negeri Nabi. Dan doa ni makbul tuan-tuan tak? Sayyidina Umar, sebab mana maqam Sayyidina Umar bersebelahan dengan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqam Rasulullah, maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maqam Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ya, waktu kita pergi ziarah tu, kita ucap salam pada Nabi, ucap salam pada sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan mengucapkan juga salam kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita pun boleh berdoa tuan-tuan, manalah tahu dah rezeki kita ni mati di negeri Nabi dan juga kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau direzekikan kita pula dikebumikan di Baqi'. Maka kerana dalam tajuk yang akan datang tuan-tuan akan ada sebut tentang memilih tempat pengkebumian dalam kalangan orang-orang yang saleh. Ada di sana anjuran daripada Nabi, bila nak dikebumikan satu-satu jenazah, kebumilah di tanah perkuburan yang berdekatan, berjiran dengan kubur orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kerana
Orang yang kerana orang dalam kubur itu akan insya-Allah akan juga mendapat manfaat daripada jirannya yang soleh, jiran ahli kuburnya yang baik. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berkata kepada sahabat mereka, dua orang sahabat ni dia pesan pada sahabat mereka, apa kata mereka? Apabila kami mati, maka bawalah kami dari Aqiq menuju ke Baqi', iaitu perkuburan di Madinah. Kemudian kebumikanlah kami di sana. Ada sahabat-sahabat pesan supaya mereka ni dikebumikan di Baqi', dekat dengan Nabi, dekat dengan para salihin dari kalangan sahabat dan seumpama mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pesanan yang dilakukan oleh mereka disebabkan mereka tahu bahawa tempat itu mempunyai kelebihannya, dan jika tidak ada kelebihan yang lain selain dapat berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jua, maka itu pun sudah memadai. Jadi tuan-tuan, kalaulah tak ada kelebihan lain dikebumikan di Baqi' ini, kelebihan itu hanyalah berhampiran dengan Nabi, cukuplah. Itu kelebihan yang sangat besar dah. Dikebumikan berhampiran dengan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah Baqi' dengan maqam Nabi itu adalah jarak tak lebih kurang berapa ratus meter, dalam 300-400 meter tak, tapi sangat hampir dengan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa? Kerana mereka ni tahu kelebihan dikuburkan di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Baik, para ulama mengatakan para nabi dan orang soleh menuntut supaya jasad mereka dikebumikan di tempat yang berkat seperti Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis, dengan tujuan supaya bertambah kesucian yang terhasil daripada amalan soleh mereka. Oleh itu, orang yang melakukan maksiat tidaklah menjadi suci disebabkan mereka dikebumikan di bumi yang suci. Jadi tengok di sini ya. Jadi orang soleh ni, orang yang soleh, mereka ni menuntut atau meminta jasad mereka dikebumikan di tempat yang berkat tadi, supaya bertambah lagi kesucian, keberkatan yang telah terhasil daripada amal-amal soleh mereka. Begitu. Dan kata ulama, orang yang melakukan maksiat tidak menjadi suci dengan sebab dia dikebumikan di tempat yang berkat itu. Jadi maknanya kalau kata Abu Lahab ke Abu apa semua ni musuh-musuh Islam ni, walaupun mereka dikebumikan di dua tanah haram tersebut, jadi mereka itu tetap akan maknanya menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang anjuran ya daripada Nabi sendiri untuk kita memilih tempat yang baik untuk pengkebumian. Jadi orang kita ni, ialah tuan-tuan, kalau dah mati di Malaysia ni taklah mana boleh nak bawa ke Mekah, nak bawa ke Madinah pula tak boleh lah. Tak boleh lah di kita ni, bumilah di tempat kita ni. Dan kalau boleh kita carilah tempat pengkebumian yang baik, pengkebumian yang baik. Sebab tu kalau kita baca tajuk ini, dan kalau kita baca nanti tajuk berkaitan memilih tempat pengkebumian dalam kalangan orang-orang yang soleh, maka tidak hairanlah kubur orang kita ni, kubur orang Islam, dipisahkan daripada kubur orang-orang yang bukan Islam. Ya, mana kita tak tanam sekali. Ada tempat tanam sekali tuan-tuan, di mana? Di Indonesia tak?
di Indonesia. Bila saya pernah dengar tu, ada seorang tu dia kata bila orang kita ni tanya, kenapa dikuburkan di tanah perkuburan yang sama, kan sepatutnya dipisahkan. Dia kata apa? Dia kata malaikat tahulah. Dia kata malaikat tahulah, orang ni orang beriman, orang ni orang tak beriman. Malaikat tahulah, kerja malaikat lah tu, dia kata lah. Jadi dia ke bumi. Ada setengah tempat macam tu, ya. Baik. Kemudian disebut tajuk waktu kematian yang baik. Ini sebut pula tentang masa. Kalau orang mati, seseorang itu meninggal pada waktu-waktu yang akan kita sebutkan nanti ini berdasarkan hadis Nabi SAW, maka insya-Allah itu termasuk dalam waktu kematian yang baik, husnul khatimah. Berkata pengarang, waktu paling baik seseorang meninggal dunia ialah setelah selesai mengerjakan puasa Ramadan dan selesai mengerjakan ibadah haji. Antara dua waktu yang paling baik, maknanya mati itu dikira sebagai husnul khatimah, iaitulah mati selepas selesai mengerjakan ibadah puasa Ramadan ataupun setelah selesai mengerjakan ibadah haji. Ada. Kalau orang ni meninggal lepas ibadah haji ni, sebab tu selalu orang sebut ni haji mabrur lah, insya-Allah rak. Haji mabrur. Dan saya lihat masya-Allah tabarakallah, memang ada orang kita ni tuan-tuan, dia balik menunaikan haji, tak lama dia meninggal dunia dah. Balik tak lama meninggal dunia. Ya. Itu rezeki dia lah, Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan setelah dia ialah menjalani satu ibadah penyucian diri, ya, dengan ibadah-ibadah tadi, lalu dia diambil nyawanya, ya, oleh malaikat Allah dalam keadaan insya-Allah dalam keadaan dia telah suci daripada dosa-dosa dan juga kesalahan, dan dia membawa amal-amalnya yang saleh yang insya-Allah akan menjadi sebab untuk dia mendapat rahmat Allah, mendapat syurga Allah Subhanahu. Dalam riwayat oleh Abu Nuaim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wafaqa mautuhu 'inda inqidha'i Ramadhan dakhala al-jannah, wa man wafaqa mautuhu 'inda inqidha'i Arafah dakhala al-jannah, wa man wafaqa mautuhu 'inda inqidha'i sadaqatihi dakhala al-jannah." Maksudnya, sesiapa yang berbetulan matinya selepas selesai Ramadan, maka dia masuk syurga. Ya. Sesiapa yang berbetulan matinya selepas selesai Arafah, maka dia masuk syurga. Dan sesiapa yang berbetulan matinya selepas selesai bersedekah, maka dia masuk syurga. Masya Allah, tuan-tuan. Ini hadis yang Nabi sebut. Dan kalau kita lihat, kenapa Nabi menyatakan lepas Ramadan, lepas Arafah, selepas bersedekah? Kerana tuan-tuan, antara lain 3 amalan ini adalah amalan yang menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Tak? Kita bila tiba Ramadan, tak lama lagi dah Ramadan, tak? Berapa lama lagi? Sebulan lagi, 2 bulan lagi nak sampai Ramadan. Jadi bila kita selalu disebut oleh tok-tok guru kita, oleh para ustaz kita, asatizah kita, tentang kelebihan Ramadan, bagaimana orang-orang yang menjalani ibadah puasa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau dia ini benar-benar menghayati ibadah puasa tersebut dan juga ibadah-ibadah yang lain yang terdapat di sepanjang bulan Ramadan, ya, maka
segala dosa-dosanya yang telah lalu, sehingga ada ulama sebut termasuklah dosa-dosa yang besar. Ya, termasuklah dosa-dosa yang besar juga diampunkan oleh Allah. Dengan sebab dia menjalani yang disebut man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan bahawa ini adalah perintah Allah. Dia menjunjung perintah Allah, walaupun puasa ni memanglah bukan kerja yang mudah. Ada dalam keadaan puasa, nak bekerja lagi, nak itu lagi, nak ini lagi tak. Jadi dia puasa imanan wa ihtisab, dan dia mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, daripada ibadah puasanya, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga ibadah haji, ketika berada di Arafah, ada hadis yang menyebut bagaimana bagaimana ada hadis, satu hadis kursi itu menyebut bahawa apabila manusia ni berkumpul di Arafah dengan jumlah yang begitu ramai, jutaan manusia. Cuma masa musim PKP baru ni lah tak sampai jutaan lah tak. Berapa puluh ribu sajalah yang dibenarkan. Minta-minta tahun ni tu insya-Allah, kalau tak ada apa-apa yang menghalang, mungkin ibadah haji ni akan dilaksanakan secara mana dibuka lebih luas. Mungkin jumlah yang akan hadir itu lebih ramai lah. Dalam hadis kursi ini disebut bahawa bagaimana Allah Ta'ala berbangga kepada para malaikatnya dengan hamba-hambanya yang sedang berwukuf di Arafah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan kepada para malaikatnya, lihatlah Nuh, hamba-hambaku yang dulu bila aku, ada ulama buat ulasannya tentang hadis kursi itu, maknanya bila aku nak menciptakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, para malaikat menyatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima'. Manusia ni adalah makhluk yang melakukan kerosakan, yang menumpahkan darah. Tapi kata Allah, kamu lihat Nuh, hamba-hambaku tu duk buat apa? Berkumpul di Arafah, ya, menyatakan ketundukan mereka, kepatuhan mereka, kesediaan mereka, taubat mereka. Maka dalam hadis kursi itu Allah Ta'ala kata, bersaksilah bahawa aku mengampunkan kesemua dosa-dosa mereka. Orang yang wukuf tu dapat keampunan dosa. Kita ni yang tak duduk di Arafah pun, kita sunat berpuasa Arafah tak? Kita pun mendapat juga syafaat hari Arafah itu. Jadi ini tuan-tuan, jadi kalau mati ni lepas wukuf di Arafah, kalau berdasarkan hadisnya, walaupun dia ni mungkin tidak dapat menyelesaikan kesemua rukun-rukun hajinya yang lain, maka insya-Allah kata Nabi, masuk syurga mati ni dah. Mati dia masuk syurga. Sebab pengalaman saya juga bertugas di Mekah, tuan-tuan, ramai orang kita meninggal dunia ni, ramai yang masuk hospital ni, ramai sakit macam-macam, mati. Dan ada yang tak dapat haji pun ada, kerana dia koma. Contoh bila dia koma, dia berada di hospital, jadi sampai saat waktu wukuf pun dia tak sedar-sedar juga, tuan-tuan. Jadi syarat sah wukuf ni kena sedar walaupun sekejap, ya. Tapi kalau dia dah pengsan, koma, bawa pun tak guna. Jadi akhirnya walaupun selepas itu, mungkin lepas sehari dua dia sedar, dia tak dapat haji. Bukan rezeki dia lah tak? Bukan rezeki dia. Memang ada, saya ada pengalaman tahun 2018 ke 2019, tuan-tuan. Ya, ada seorang jemaah haji wanita tu, memang dia koma, sakit, saya lupa dah sakit apa. Maknanya sehari selepas wukuf dia sedar, tuan-tuan. Sedar tu sihat. Dibawa balik ke hospital tabung haji. Sehari dua dia telah boleh keluar hospital dah. Tapi hari wukuf tu dia memang koma, tak sedar dah. Dia tak dapat haji lah. Itu yang urusan lain tu, itu serah pada tabung haji lah. Maknanya, tapi nak ceritanya rezeki lah. Baik, jadi
Kata Nabi begitu. Dan sesiapa yang berbetulan matinya selepas selesai bersedekah, maka dia masuk syurga. Bersedekah juga adalah amalan yang menghapuskan dosa. Ya. Sebab orang yang bersedekah ni orang yang sanggup mengorbankan kepentingan dia, benda-benda yang dia cinta, benda-benda yang dia sayang. Sebab harta ni benda yang dia sayang. Lalu dengan itu, kalau selepas dia bersedekah, kata Nabi, dia meninggal, maka dia masuk syurga. Masya Allah nak di kita ni kena rajin-rajin bersedekah lah juga nak. Ya. Sebab tu ialah bila kita sekarang dah bulan Rejab, Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab, Syaban, bila masuk Rejab, masuk Syaban ni kita mula berdoa dah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Tak, supaya kita doa kita dapat bertemu dengan Ramadan. Kerana Ramadan ni satu bulan yang Allah Ta'ala anugerahkan dengan 1001 kelebihan dan fadilat. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Sesiapa yang menyebutkan la ilaha illallah kerana menuntut keredaan Allah dan dengan ucapan itu dihabiskan hidupnya, maka dia masuk syurga. Ini hadis yang masyhur, ya. Siapa yang akhir kalamnya dengan kalimah la ilaha illallah, lepas tu dia tak sebut benda lain dah, dan dia sebut tu kerana menuntut, kerana nakkan keredaan Allah, kerana Allah, maka dia akan masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Sebab tu kita, Nabi pun menggalakkan kita supaya mentalqinkan orang yang menghadapi mati sakaratul maut, mentalqinkan mereka dengan mengajarkan mereka la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Saya nak habiskan tajuk ni sikit lagi. Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Khaythamah, katanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka jika seseorang itu mati ketika dia mengerjakan kebajikannya, sama ada mengerjakan haji atau umrah, atau berperang di jalan Allah, atau puasa Ramadan. Ya, maknanya para sahabat ni kalau dengar ada orang tu meninggal semasa mengerjakan haji, mereka pun rasa gembira Allah. Alhamdulillah, dia mati dalam husnul khatimah, begitu. Mati ketika mengerjakan umrah, mati syahid fi sabilillah, berperang fi sabilillah, mati dalam keadaan berpuasa Ramadan, begitu. Dalam riwayat Ad-Dailami daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tiada mati orang yang melakukan puasa yang diwajibkan ke atasnya, melainkan disuratkan pahala puasanya sehingga ke hari kiamat. Mati dalam bulan Ramadan ataupun mati masa dia sedang mengerjakan ibadat puasa sunat contohnya, maka disuratkan, ditulis pahala ibadah amalan, pahala puasanya itu ditulis oleh malaikat sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, kalau kita membuka tafsiran ayat dalam surah At-Tin, illa alladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, illa alladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu ajrun ghairu mamnun, pahala ganjaran yang tidak putus-putus. Apa maksud? Kalau kita lihat tafsiran para ulama, antaranya Imam dalam tafsir Al-Jalalain, dia sebut bahawa bagaimana kalau seseorang yang telah mencapai usia yang tua dan dia sudah tidak mampu melakukan suatu amal ibadah yang selama ini biasa dia buat.
Selama ni dia boleh berulang, dia duduk rajin datang solat berjamaah, tapi bila dia sakit, dia tak dapat datang. Maka Allah Ta'ala tetap menuliskan pahala ganjaran amalan-amalan yang dia lazimi itu. Bahkan ada setengah riwayat menyatakan, kalau dia mati sekalipun, Allah Ta'ala mewakilkan malaikat berada di kuburnya, tetap juga menulis amalan-amalan itu sehinggalah ke hari kiamat. Tuh, Masya Allah. Dengan syarat tuan-tuan, dia melazimilah amalan tu. Contohnya apa amalan yang kita lazimi? Baca Quran, zikrullah, salat berjamaah contoh. Maka insya Allah, walaupun kita sakit tak dapat buat pun tetap ditulis. Walaupun kita setelah meninggal dunia sekalipun, berdasarkan hadis ini contohnya tadi, tetap ditulis pahala amal ibadahnya itu. Ini anugerah Allah lah kepada hamba-hambanya. Dalam yang terakhir, dalam riwayat Abu Nuaim daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat, nescaya dia dilepaskan daripada seksa kubur. Pada hari kiamat, dia akan dimenteraikan dengan simbol orang yang mati syahid. Mati malam Jumaat ni pun satu anugerah daripada Allah. Kita pun tak tahu lagi mati hari apa tapi Masya Allah, kadang-kadang kita lihat ada orang yang soleh ni tuan-tuan, memang ditakdirkan dia mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Maka orang ni antara kelebihannya, orang yang beriman yang mati hari Jumaat atau malam Jumaat, dia akan selamat ataupun dilepaskan daripada siksaan kubur. Ya, itu semua Allah Ta'ala lebih tahulah kenapa Allah Ta'ala pilih hamba-Nya ini mati hari Jumaat, malam Jumaat. Mungkin dia ada buat suatu amalan yang orang lain tak tahu tak, amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala redha pada dia, dan Allah Ta'ala pilih dia mati hari Jumaat, malam Jumaat. Jadi kita pun begitulah juga, boleh berdoa, boleh minta dengan Allah, cuma semuanya terpulang akhirnya. Kalau kita sebut tentang seksa kubur, fitnah kubur, jikalau semasa hidup kita ini tergolong dari kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, maka insya-Allah tuan-tuan, kita akan dibantu oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah menghadapi fitnah kubur tersebut. Tak kiralah kita mati pada hari apa pun tak, tapi kalau dapat mati hari Jumaat, malam Jumaat, itu adalah satu kelebihan, suatu anugerah yang juga besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini setakat itu dulu untuk pagi, insya-Allah. Nanti kita akan masuk tajuk memilih tempat pengkebumian dalam kalangan orang-orang yang soleh. Dengan maksud pilih bila nak ke bumi itu paling baik sebelah dengan kubur orang-orang yang soleh. Kerana orang yang meninggal tadi akan mendapat manfaat berjiran dengan jiran orang yang saleh di alam kubur. Tapi kalau berjiran dengan orang yang fasik, maka dia juga akan terkenalah akan merasa sama. Contohnya ada riwayat cerita, dia akan terganggu dengan siksaan yang diterima oleh ahli kubur yang fasik tersebut. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.